Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di pagi yang mulia ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dalam tadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 564, insya-Allah 564 daripada mushaf yang mengikut tertib, mengikut cara tulisan Mushaf Madinah Al-Munawwarah. Kita hari ini insya-Allah di muka surat 564 ni kita akan melihat dua surah. Yang pertama kita akan membaca penakhiran daripada surah Al-Mulk dan kemudian kita akan bersama-sama mula memasuki surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Jadi kita ada dua surah hari ini di muka surat ini. Yang pertama surah Al-Mulk daripada ayat 27 sehingga ayat yang ke-30 dan kemudian surah Al-Qalam daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-15 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-27 daripada surah Al-Mulk. Jadi sebelum daripada ni kita telah membaca, kita telah mengikuti, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permintaan ataupun apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir musyrikin ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka kata? Mereka kata sebelum daripada ni, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kul. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi supaya jawab balik kepada mereka ni. Apa yang diminta supaya jawab balik katakan kepada mereka, innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang hari akhirat ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada aku. Itu bukan kerja aku untuk menentukan bila, untuk mengetahui bila, untuk memberitahu kamu ni bila, tetapi aku nak beritahu kepada kamu ni tentang apa yang akan dihadapi oleh kamu semua. Apa yang akan dihadapi oleh manusia apabila dia mati. Jadi itu yang tugas akunya. Tugas aku nak beritahu, nak memberi amaran. Kalau kamu ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan terkena begini dan begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya pada ayat yang akan kita baca pada pagi ni, muka surat 564 ni, Allah Subhanahu wa taala sebut begini, falamma ra'au. Sekarang ni apabila mereka nak sangat, mereka minta sangat daripada Muhammad ni, bila ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutlah di sini, falamma ra'auhu, apabila mereka ni melihatnya, melihat azab tu, melihat neraka tu, melihat balasan yang akan terkena kepada mereka tu. Jadi digunakan di sini fi'il mudhari' ra'a. Ra'a ni fi'il mudhari' seolah-olahnya telah berlaku, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab apabila dikatakan, digunakan fi'il madhi, fi'il madhi ni menunjukkan kepada yang dah lepas. Tetapi apabila Allah Taala gunakan fi'il madhi sedangkan perkara tersebut belum berlaku lagi, maka ia menunjukkan ianya pasti akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata apabila mereka melihatnya zulfatan, dekat. Zulfatan tu mana dekat? Wa uzlifatil jannah tu. Apabila dah dekat daripada mereka, si'at wujuhul lazina kafaru. Pada masa tu maka si'at, maka muramlah muka mereka pada tu. Maknanya pada masa tu barulah mereka ni menyesal, barulah Allah Ta'ala sebut sini sid wujuhul lazina kafaru, muka orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini muka orang kafir kerana nak menunjukkan bahawa mereka, kerana mereka kafir lah, maka mereka ini akan menghadapi azab ini, akan terkena azab ini. Jadi Allah Ta'ala kata wakil hazal lazi kuntum bihi tad'un. Sekarang ni dikatakan kepada mereka, inilah dia yang kamu dulu dakwa, yang kamu nak sangat ni, yang kamu kata tak ada ni. Sekarang ni nampak depan mata kamu ni. Jadi itu kata, lalu dikatakan begitu kepada mereka. Jadi Allah seterusnya lagi dalam ayat yang ke-28 ni meriwayatkan lagi, iaitu apa? Berlaku di sini, yang berlaku semasa Nabi ni, di depan Nabi, orang musyrik ni, mereka kata apa kepada Nabi dan juga pengikut-pengikut Muhammad ni? Mereka kata macam ni, mereka kata
Bila lah Muhammad ni nak mati ni, bila Muhammad ni nak hancur ni, bila Muhammad ni nak dibinasakan. Maknanya mereka ni sentiasa mengharap-harap supaya orang Islam ni dibinasakan, supaya orang Islam ni hancur, supaya orang Islam ni, kita nak kata bahasa ganasnya ialah mampus. Itu bahasa ganas tu kan. Jadi kalau kata mereka doa macam-macam lah kepada Muhammad ni kan, bila. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, sekarang kata macam ni. Kata macam ni kepada mereka, iaitu ayat yang ke 28 ni. Jadi ayat 28 ni ialah kata-kata yang keempat lah selepas daripada arahan Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Sebelum Nabi ni dah ada 3 kali. Jadi kali yang keempat ni, katakan kepada mereka, ara'aitum in ahlakan ya Allah. Kalau awak nak sangat tu, awak doa sangat tu, kami mati-mati. Okey. Kalaulah Allah Ta'ala ni ahlakan ya Allah. Ahlaka tu maksudnya mematikan kami oleh Allah. Wa ma ma'iya, orang-orang yang bersama kami juga mati. Au rahimana. Tapi kemungkinan juga dia ni, Allah Ta'ala ni menyayangi kami. Kami ni rahimana tu maknanya menang, kami menang ke atas kamu. Jadi maknanya kalau kami mati ke, kami akan masuk syurga. Dan kalau kami menang, apa kata kamu pula? Kamu ni siapa nak selamatkan kamu? Faman yujirul kafirin min azabin alim. Siapa nak selamatkan kamu kalau kami menang? Kalau kami masuk syurga, kami mati pun, awak semua ni, orang kafir ni, orang yang tak beriman, siapa yang dapat selamatkan kamu? Kami ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada siapa? Itu adalah merupakan kata-kata, dikatakan di sini adalah merupakan tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dalam Quran ni kan menyebutkan tentang tasliyah kan, hiburan ya, hiburan, maksud hiburan iaitu Allah Taala nak hiburkan Nabi dengan macam-macam orang kafir kata ni kan, serang orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi perlukan kepada tasliyah yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuk kata-kata ni adalah kata-kata hiburan. Ya wahai Nabi, ya wahai Muhammad, jangan sedih kata. Bercakap mereka macam ni. Kemudian ayat yang ke-29, Allah Ta'ala perintahkan lagi. Ini perintah yang ke-5. Allah Ta'ala kata, kul, katakan Muhammad, warrahman aman Nabi. Kalau kami ada Rahman, yang kami beriman dengannya. Aman nabihi wa alaihi tawakkalna, kami bertawakal kepadanya. Yang kamu semua ada apa? Ada Lata, ada Uzza, ada berhala-berhala tu. Berhala yang kamu sendiri ciptakan tu. Kemudian kamu nak bergantung pada dia. Kamu nak bertawakal pada dia. Kamu nak minta selamat pada dia. Dia pun tak mampu nak selamatkan diri dia sendiri. Macam mana kamu nak minta dia tu menyelamatkan kamu? Jadi kami ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami mati pun tak kisah. Kami masuk syurga. Kalau kami diberi kemenangan pun, alhamdulillah. Dua-dua tu semua alhamdulillah. Dipanggil ihdal husnayain. 2 kebaikan. Jadi begitulah sifat orang beriman. Kita sebagai orang yang beriman ini, kita tak kisah kan. Kita mati pun tak kisah. Tak apa, yang pentingnya kita beriman. Yang pentingnya kita beramal dengan Islam. Yang penting kita melaksanakan Islam. Yang penting kita melaksanakan dakwah. Yang penting kita memberitahu orang kepada Islam. Semua-semua itu apabila kita dah buat, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati pun tak kisah. Mati kerana Islam, kita mati syahid. Kalau mati, kalau Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita, maka terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala yang lebih tahu kan, apakah yang baik untuk kita. Jadi begitulah sifat orang Islam kan. Mana tak kisah, semua tak kisah. Jadi yang penting kita bertawakal kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kamu akan tahulah. Beritahu kepada mereka ni, kepada kamu nanti. Sekarang ni nampak macam kamu ni menang, kamu ni betul dan sebagainya. Tapi nanti kamu akan tahu siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang sesat. Jadi Allah Ta'ala kata sini, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Siapalah yang akan berada sebenarnya, yang sesat yang nyata itu siapa. Seterusnya ayat yang terakhir daripada soal Mulk ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan kul. Ini adalah arahan kata-kata yang ke-6. Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. In asbaha ma'ukum ghawra. Katakan kalaulah air ni kan, air yang ada di keliling kamu ni, air zam-zam ke tak zam-zam ke kan, apa-apalah air kan, kalau Allah Ta'ala jadikan air itu kering, tak ada dah, terputus air itu kan, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang boleh membawa air, mata air kepada kamu, yang akan mengalir kepada kamu, siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami ada Allah. Kalau Allah tak beri pun, Allah tahan sekejap pun, kami tak apa yakin kepada Allah. Tapi kamu ni tak percaya kepada Allah. Kalau tak ada air, kamu nak minta pada siapa? Nak minta pada Lata, nak minta pada Uzza, nak minta berhala, nak minta pada apa? Usaha kamu.
Kalau dunia sekarang ni kita akan hadapi kan mana kan hujan Kalau Allah tak turunkan hujan macam mana nak datang sungai? Macam mana nak dapat air yang kita tengokkan banyak berlaku krisis air kan di tempat kita kan. Di setengah-setengah tempat kita ni. Jadi kenapa hujan tak turun? Kenapa? Oh, dam dah turun, airnya kurang dah. Jadi tengok kan, apabila Allah Ta'ala tarik sikit air, susah kita kan, susah kan, air baru kan. Kalau ni tak ada, kalau elektrik tak ada tak apa, tapi kalau air tak ada, macam mana? Sebab apa? Air adalah kehidupan kan, kita yang hidup dengan air kan. Jadi nampak begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan beritahu kepada manusia ni. Kan kalau Allah Taala sekat semua ni, Allah Taala tak beri semua ni, siapa yang nak bawa datang semua ni? Jadi kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pengakhiran surah Al-Mu'min ni adalah untuk membentak, mengherdikkan orang-orang kafir ni. Katakan siapa? Jadi ini adalah merupakan konten yang kita sebut, iaitu apa, surah juzuk yang ke-29 ini yang terdapat dalam surah-surah. Semua surah-surahnya adalah mempunyai satu tema yang hampir sama, iaitu tema dakwah, iaitu kita telah menghabisi surah Al-Mu'min, iaitu konten dakwah. Itulah perkara-perkara yang kita nak beritahu kepada orang-orang yang tak nak beriman ni, orang yang masih menolak Islam ni, supaya mereka faham bahawa inilah sebenarnya perkara-perkara yang mereka sepatutnya tahu. Seterusnya insya-Allah kita akan masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Qalam. Alhamdulillah, muka surat kita hari ini muka surat 564. Surah baru, surah Al-Qalam ini adalah satu surah yang dikatakan adalah yang terakhir dalam susunan mushaf kita ni, yang mengandungi huruf hijaiyah. Hijaiyah ni seperti alif lam, alif kan, mim, macam-macam lah kan, kaf ha ya ain sad, ada qaf dan sebagainya. Jadi kita baca pada hari ini ialah nun. Nun ni nama kata huruf hijaiyah, iaitu huruf yang mana para ulama kita ni dia berbeza pendapat. Ada setengah daripada dia terbahagi kepada dua pendapat yang besar. Iaitu yang pertamanya mengatakan bahawa huruf-huruf begini di awal Al-Quran ini itu termasuk dalam mutasyabih, iaitu kita tak tahu maknanya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahawa ada maknanya. Dan ada maknanya di pula ni ada lebih daripada 20 pendapat. Apakah maknanya? Makna kepada huruf-huruf hijaiyah ni. Jadi kita tak akan masuklah dalam perbincangan ini. InsyaAllah kepada sesiapa yang nak bincang dengan lebih panjang, maka insyaAllah boleh tengok. Sebagai contohnya dalam kitab Al-Itqan yang ditulis oleh Imam Al-Sayuti, As-Sayuti, dia menyebutkan lebih daripada 20 ni. Dan disebutkan sifat-sifat, apakah makna-makna kepada huruf-huruf hijaiyah ini. Ada yang katakan ini nama surah, ini yang kata ini adalah nama Allah, ada yang kata macam-macam. Jadi itu kita serahlah kepada sahabat-sahabat semua kalau jika nak carikan apakah makna-makna yang disebutkan oleh para ulama ni. Tapi bagi kita ambillah pendapat yang simple, iaitu apa, huruf ini adalah huruf Quran, dan huruf ini adalah merupakan cabaran kepada orang-orang manusia Arab ni yang tahu bahasa Arab ni. Mereka cakap mereka ni tahu, mereka kata dakwa mereka ni tahu, tapi bila Allah Subhanahu Taala sebutkan Al-Quran ni tak lebih daripada huruf-huruf ini. Allah Taala menggunakan huruf ini juga untuk menyampaikan Quran, menurunkan Quran kepada Muhammad. Tapi kamu kenapa tak boleh nak cipta Quran seperti Quran ni bila dicabar? Jadi itulah lebih kurang makna yang bagi setengah pendapat ulama itulah pendapat yang terkuat lah. Kemudian kita tengok seterusnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, itu wal qalami wama yasturun. Allah Taala bersumpah dengan qalam. Itu tentang kepentingan qalam lah, qalam dan juga apa wama yasturun. Yasturun ni ialah apa-apa yang ditulis, apa yang ditulis oleh qalam tu, apa mereka tulis. Jadi as-satru ni dalam bahasa Arab asalnya adalah potong, al-qat'u. Dan orang Arab menggunakan perkataan kalau pokok tu apabila pokok tu tersusun cantik, itu dia kata pokok tu yasturun. Dia katakan pokok tu, oh masya-Allah kan, teratur cantik kan, itu yasturun. Jadi tulisan ni kan cantik, tulisan teratur kan dan sebagainya. Dan manusia sampai sekarang ni buat lagi lah macam-macam font dan sebagainya. Jadi nampak cantik kan. Tulisan-tulisan ni kan bentuk-bentuk dia cantik kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan, orang Arab menggunakan perkataan yasturun ini untuk mengatakan satu benda yang ditulis oleh manusia. Yasturun yang mereka tulis. Jadi Allah SWT itu adalah sumpah, tetapi sekarang kita tengok apakah yang disumpahkan. Kaitan di antara sumpah dan juga apa yang disumpah ni kita boleh tengoklah insya-Allah dalam tafsir-tafsir yang lain, tafsir yang lebih besar kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala start permulaan perkara yang Allah Taala nak tekankan selepas daripada sumpah ni ialah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu ni dengan nikmat Tuhan kamu ni tidak gila. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan wahyu kepada Nabi menolak
dakwaan yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini mereka telah mengatakan antaranya Muhammad ni gila. Yang lain-lain ada lagi. Muhammad ni tukang sihir, Muhammad ni adalah macam-macam lah. Tapi salah satu daripada perkataan popular yang digunakan oleh orang Arab ni untuk menuduh Muhammad ni ialah Muhammad ni gila. Sebab kalau tak ada tuduhan tu, takkanlah Allah Ta'ala menolak. Jadi artinya, bila ada tuduhan, maka Allah Ta'ala ni menolak. Jadi kita boleh faham secara tidak langsungnya. Allah Ta'ala tak katakan, kamu ni bukan ni, kamu ni bukan. Kalau orang kafir tak tuduh benda tu. Jadi orang kafir tuduh perkara tu. Tuduh Nabi Muhammad ni gila. Kenapa orang kafir ni tuduh Muhammad ni gila? Jadi maknanya kerana kita akan tengokkan dalam sirah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah dia sampai pelik nampak kan. Bersungguh-sungguh, sebab itulah maknanya kan. Jadi macam mana nak larikan orang daripada Muhammad ni? Orang Quraisy menggunakanlah perkataan, melabelkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik kan. Yang sesuai lah dia kata kan, ni sesuai lah dengan sifat Muhammad ni, ada perangai macam ni, dia ni gila. Jadi maknanya kesungguhan Nabi tu kita boleh faham secara tidak langsung kan. Kesungguhan Nabi lah yang menyebabkan orang kafir tu boleh melabelkan satu perkataan gila kepadanya. Dan Allah Ta'ala pun menafikan bahawa kamu ni tidak gila. Jadi artinya ialah kesungguhan. Jadi kita ni maknanya kan, kalau kita ni tidak bersungguh-sungguh sehingga orang tak kata kita gila, maknanya ada something wrong juga kan. Bukanlah kita nak minta supaya orang kata kita ni gila, orang tuduh kita ni gila, tetapi maknanya kita kena buat kerja sampai gila-gila orang katakan. Gila-gila maknanya kerja sungguh-sungguh, bukan kerja tu jadi gila, tapi maknanya bersungguh-sungguh buat kerja tu sehingga dia tu gila-gila buat kerja. Maknanya bersungguh-sungguh buat kerja. Jadi itulah sepatutnya kerja apa yang dibuat oleh Muhammad ni, kerja dakwah lah kan, menyampaikan Islam tu bersungguh-sungguh sangat kan. Sudah-sudahlah kalau orang katalah kan, dia tak berhenti selama 13 tahun di Mekah. Jadi orang kata dia pun gila. Jadi Allah Ta'ala pun berkata, tak, kamu Muhammad tidak gila. Dengan apa? Dengan binikmati rabbika tu. Ma anta binikmati rabbika. Takkanlah kamu ni dengan nikmat Tuhan kau. Apa nikmat Tuhan kepada Muhammad ni? Ialah nikmat nubuwah. Apa nikmat lagi? Nikmat mengeluarkan, memberikan menyampaikan mesej kepada mereka. Nikmat apa lagi? Nikmat Islam. Takkanlah dapat Islam kamu ni gila. Jadi nikmat Tuhan yang paling tinggi ialah nikmat al-iman dan juga nikmat al-Islam. Jadi takkanlah dapat iman, takkan dapat ni adalah gila. Jadi Allah Ta'ala nafikan. Tak, kamu tak gila dengan nikmat Islam tu, dengan nikmat iman kamu tu, dengan nikmat yang nubuwah kamu tu. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan kamu ni, bahkan kamu ni mendapat pahala yang ghairu mamnun. Mamnun ni makna putus. Maknanya pahala yang Nabi dapat ni tak putus. Itu adalah di antara keistimewaan kan, ataupun yang Allah Ta'ala nak lebihkan kepada orang-orang yang menyampaikan Islam. Makna kerja untuk menyampaikan Islam ni bukan macam kerja. Kalau kita sembahyang untuk diri kita. Kita dapat pahala lah untuk diri kita. Tetapi bila kita pergi berdakwah pula, menyampaikan Islam kepada orang ni, sebenarnya apabila orang dapat Islam dan dia beramal dengan Islam itu, dan kemudian dia menyampaikan pula kepada orang lain, maknanya berterusan pahala orang yang menyampaikan, orang yang dapat Islam tu akan semuanya kembali kepada orang yang pertama. Jadi itulah kehebatan dakwah kan, dia tak putus, dia berantai-rantai, berterusan, mungkin makin bertambah banyak. Jika bayangkan semua orang yang beriman pada hari ini, ada berapa orang? Ada 1.6 bilion 1.6 bilion orang yang telah beriman, percaya kepada Allah. Kemana pahala itu pergi? Pahalanya pergi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dialah yang telah menyampaikan Islam itu kepada kita. Tanpa Nabi Muhammad, kalau ikutnya lah kan, maknanya tak adalah Islam. Tapi kerana usaha yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan kemudian diteruskan oleh para sahabat. Jadi semua pahala sahabat dapat kepada Nabi. Pahala tabi'in dapat kepada sahabat dan pahala sahabat dapat kepada Nabi. Bayangkan, ghairu mamnun, tak putus-putus benda tu kan, berterusan sampai hari kiamat. Selagi mana maknanya, kenapa? Kerana akan adalah tazalu ta'ifatum min ummati, akan tetap ada orang yang akan beriman sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Oleh kerana itu, maka kamu, wahai Muhammad, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Jangan sedih. Orang kafir tu, orang-orang yang tak beriman tu, mereka ni tuduh kamu macam-macam tu, mereka, pahala mereka tak ada. Dosa mereka ada. Bahkan dosa mereka mungkin berantai-rantai juga. Sebab itulah kita ni jangan buat dosa ataupun buat dosa yang berantai-rantai. Kita ajak pula orang buat dosa dan kemudian orang tu ajak pula orang lain, maka dosa tu akan dapat pada kita. Sebagaimana kata satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala kata, kamu ni di atas khuluq yang tinggi.
khuluq yang tinggi. Makna khuluq ni kata ulama'nya apa? Khuluq ni ialah satu perasaan di dalam jiwa yang mana memudahkan orang tu nak buat kebaikan, nak buat satu benda yang baik. Gitu kan. Kalau ikut kata tu malakah nafsiyah, kata seperti kata Imam Ar-Razi, dia kata malakah nafsiyah yashalu 'alal muttasif al-ityam bil af'alil jamilah, untuk melakukan satu perkara yang cantik, yang baik tu, perasaan dalam jiwa. Itu khuluq. Jadi kamu ni Muhammad, kamu ni wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada yang kata, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa khuluq sini maksudnya adalah din. Makna sesungguhnya kamu ni di atas din yang baik, din yang hebat. Fasatu basiru wa yubsirun. Kemudian sekarang ni fasatu basiru. Kamu wahai orang kafir, kamu akan fasatu basiru wa yubsirun. Kamu wahai Muhammad, minta maaf. Kamu wahai Muhammad akan tengok nanti. Dan juga mereka ini wa yubsirun, dan kamu juga akan tengok. Kamu akan tengok, mereka pun akan tengok. Gitu. Kamu akan tengok apa tu? Setengah ulama kata tu besirun, yubsirun sini artinya ialah ya'lamun. Kamu akan tahu dan mereka juga akan tahu nanti. Ya'lamun, ta'lamun wa ya'lamun. Mereka akan tahu, mereka akan nampak nanti kan. Jadi sama ada nampak betul-betul dengan mata ke, ataupun mereka ni akan tahu. Tahu dengan sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ancaman juga ni. Nanti kamu tahulah nanti. Gitu kan. Nanti kamu tahu, wahai Muhammad, nanti kamu akan tahu. Dan mereka nanti akan tahulah nanti tu. Iaitu apa? Bi ayyikumul maftun. Siapakah di kalangan kamu ni yang maftun? Maftun ni ialah maknanya yang terkena fitnah lah. Bukan terkena fitnah bahasa Melayu, minta maaf bahasa Melayu terkena fitnah, tapi orang Arab dia gunakan macam ni kan. Maksud sini ialah yang gila. Maksud maftun sini ialah yang gila. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab dia kata apabila seseorang itu terkena gila, jadi artinya ialah dia kena fitnah, telah difitnahkan dengan gila. Itu perkataan bahasa Arab. Jadi maksud maftun sini ialah orang yang terkena fitnah, bukan terkena fitnah dalam bahasa Melayu yang orang kata macam-macam. Bukan. Maksud sini ialah nanti kamu akan tahulah siapa yang gila tu. Jadi memanglah di akhirnya ialah orang tahulah sebenarnya orang yang gila tu ialah tu. Siapa? Orang-orang yang menuduh Muhammad itulah sebenarnya yang gila. Bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya Tuhan kamu tahu siapa yang sesat. A'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Taala tahu yang sesat, yang dapat petunjuk. Sekarang manusia ada dua je kan. Satu yang sesat, satu yang dapat petunjuk. Satu yang dapat petunjuk, satu yang sesat. Orang sekarang tuduh Muhammad kata macam ni gila, sesat kan. Tapi nanti tahulah siapa sesat. Begitulah kita juga di atas dunia hari ini kan. Kadang-kadang bila kita bawa Islam, kita mengajak kepada Islam, orang akan kata kita ni sesat. Orang akan kata orang Islam ni sesat. Orang akan kata apalah ni. Mereka ketawa di belakang kan. Orang kafir mungkin suka ketawa, mereka ni menggelak-gelak lah pada kita kan. Kita katakan, oh dia ni, tengok tu orang Islam tu sesat tu kan. Apalah mereka ni kan. Jadi nanti kamu tahulah nanti kan. Kamu tahulah nanti. Jadi Allah Ta'ala kata dia tahu siapa yang sesat, siapa yang benar. Fala tuti'il mukazzibin. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fala tuti'al mukazzibin. Jangan kamu turut, jangan kamu patuh, jangan kamu ikut apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang mukazzib. Mukazzib ni ialah penentang-penentang lah, pendusta-pendusta tu yang mengatakan bahawa kamu digila, kamu apa semua tu kan. Jadi ayat ini dikatakan diturunkan kepada seorang daripada orang kafir yang masyhur. Siapa dia? Iaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah dikatakan. Jadi tetapi ada yang kata lagi ialah mereka ini ialah Akhnas bin Syuraik. Jadi dua yang pentingnya ialah siapa-siapa sajalah yang penting kan. Tapi walaupun ayat ni turun dikatakan kepada salah seorang daripada kedua ni kerana dia mempunyai sifat-sifat yang akan kita sebutkan nanti kan selepas daripada ni kan. Tapi sebenarnya ialah itu adalah umum kan. Umum, lebih kepada umum, iaitu siapa-siapa saja orang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu jangan ikut. Memanglah orang-orang yang mendustakan Allah ni mereka minta daripada orang beriman ni supaya jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Sedangkan permintaan mereka itulah permintaan yang menghalang orang Islam daripada buat benda yang diminta oleh Allah. Jadi Allah Taala minta satu benda, mereka ni minta satu benda, Al-Mukazzib ni minta satu benda, kita nak patuh pada mereka, jangan ikut mereka. Kita ikut apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi Allah Taala kata fala tuti', jaga-jaga, jangan kamu ikut cakap mereka tu. Jangan kamu patuh. Waddu law tudhinu fayudhinun. Allah Taala sebut sini ayat yang ke-9 ni kan. Mereka ni ingin apa? Tudhin ni daripada maknanya ialah minyak. Minyak. Ad-duhnu tu maknanya minyak. Minyak yang licin tu. Digunakan perkataan ini untuk menunjukkan bahawa orang-orang kafir, diceritakan bahawa orang-orang kafir musyrik ni
penentang-penentang Nabi ni yang tak suka kepada Islam ini, mereka ni oleh kerana penat dah mereka ni kan mengajak Nabi gini, lalu mereka pun berfikirlah satu jalan lagi, iaitu apa? Mereka pergi kepada Nabi menawarkan satu perkara, iaitu beginilah Muhammad, gini, kita ambil jalan tengah, iaitu sehari kau kau sembah Tuhan kami, dan kemudian satu hari yang lain kami sembah Tuhan kau. Maknanya kita bergile-gile. Mungkin seminggu macam ni, kemudian seminggu macam ni. Kemudian sebulan macam ni, sebulan macam ni. Setahun macam ni, setahun macam ni. Maknanya kita bergile-gile. Sekali kau sembah Tuhan aku, sekali aku sembah Tuhan kau. Jadi maknanya itu berlembut lah tu. Berlembut. Jadi mereka menginginkan bestnya kalau Muhammad ikut ni. Maknanya selesai lah. Pak kita maknanya semua tu kita hidup seiring sejalan. Maknanya tak apalah kita bersama-sama kan untuk merayakan menyembah Tuhan kau sekali menyembah Tuhan kami. Maknanya okey semua kan, menerima semua. Jadi apa jawapan Nabi? Dalam satu riwayat lain dikatakan bahawa mereka ni datang kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib ni kan dah penat dah mempertahankan Nabi ni. Jadi sekali tu oleh kerana mereka ni pujuk Abu Talib, maka termakanlah Abu Talib. Lalu Abu Talib pun pergilah jumpa Nabi SAW. Dipanggil, wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, begini. Akhirnya diceritalah apa yang diceritakan oleh orang kafir tu kepada Muhammad. Jadi apa jawab Nabi SAW? Jawab Nabi, jawapan ni memang tercatatlah, kita kata menjadi satu prinsip kepada orang-orang yang bawa Islam. Apa dia? Dia kata, wallahi, demi Allah, wahai bapa saudaraku, la wada'u syamsa, kalaulah mereka meletakkan matahari ala yamini, di sebelah kananku, dan menetapkan al-qamar wal qamara fi yasari, dan juga bulan di tangan kiriku, maknanya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maknanya aku nak siang hari ni, aku nak malas, aku nak tidur dulu ke, aku tetap kan, maknanya terpulang pada aku lah seolah-olahnya, maknanya power lah kan. Maknanya Nabi kata kalaulah mereka boleh power macam tu, supaya apa? Ala an atruka hazal amr, dengan syarat aku mesti berhenti daripada kerja dakwah ni, kerja mengajak kepada Islam ini. Dia kata mata raktuh. Nabi kata aku tak akan tinggal, aku tak akan berhenti, aku tak akan stop hatta yuzhirullah au uhliku fi, ataupun dia kata sehinggalah Allah Taala beri kemenangan kepada Islam ni, ataupun aku sendiri akan mati. Maknanya sini kan hebat yang Nabi kita SAW kan, awak cabarlah, awak bawa lah, awak cadanglah apa-apa kan, aku tak akan terima, Nabi kata. Jadi itu adalah kehebatan Nabi, dan itulah yang nak diajar kepada kita semua kan. Maknanya kita ni hendaklah bersama-sama lah dengan Islam kan, walaupun apa yang terjadi, insya-Allah kan, kita katalah sebenarnya, kalau mereka buat apa-apa pun, mereka boleh buat apa-apa, nak beri berapa juta pun, berapa bilion pun, aku tak akan berhenti. Kalaulah syarat aku nak berhenti, aku tak akan berhenti. Kalau nak beri saja tu beri, ambil lah kan. Tapi kalau maknanya dengan syarat kamu mesti berhenti daripada dakwah, no. Dakwah tu lebih mahal. Jadi nak tunjukkan dakwah ni sangat-sangat mahal. Bagi Nabi, bagi kita juga. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata, wala tuti' kulla hallafim mahin, jangan kamu ikut orang-orang yang banyak bersumpah ni dan juga hina. Pendapat dia tu hina kan. Dia pemikiran dia tak berapa betul. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala terus label kepada ni kan. Jangan ikutlah. Allah Ta'ala tak sebut nama. Tapi Allah Ta'ala pada tafsir kata itulah yang memang merefer kepada dua orang tadi tu, yang saya sebut tadi tu, iaitu nama dia Al-Walid ibn Al-Mughirah ataupun Akhnas bin Syuraik tadi tu. Tapi dia ni adalah umum kan, untuk siapa sajalah, iaitu jangan kamu ikut mereka ni. Mereka ni banyak bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Halaf, kemudian mahin, pandangan tak berapa smart pun kan, tak berapa baik pun. Hammazin ni suka mengaibkan orang ni. Humazah tu makna suka aib orang ni, menjatuhkan orang ni. Kemudian tu lagi masya'in binamim, kemudian berjalan terus buat namimah. Maknanya berjalan pergi ke mana-mana, namimah. Pergi sini, namimah. Namimah tu apa? Iaitu merosakkan orang, merosakkan hubungan manusia kan, menyebabkan orang ni bergaduh dan macam-macam lah. Itu namimah kan, iaitu kalau dalam bahasa Melayu disebut sekarang mengadu domba. Menyebabkan orang ni bergaduh di antara satu sama lain kan. Maknanya cakap tak baik lah. Gitu kan. Hammazin, masya'im binamim, kemudian manna'in lil khair, kedekut. Dalam terjemah kata kedekut ataupun manna'in lil khair ni juga makna dia lah menghalang daripada kebaikan. Mana orang nak buat baik, dia tak suka pun, dia suka orang buat jahat. Maknanya manna'in lil khair, mu'tadin. Kemudian mu'tadin pula tu suka
memburukkan, menyebabkan orang ni bermusuh dan sebagainya. Athim, banyak dosa pula tu dia tu kan, banyak melakukan dosa. Kemudian utullin ba'da zalika zanim, utullin pula banyaknya sifat-sifat dia ni kan, ya Allah Ta'ala sebutkan memang buruk-buruk semua kan. Jadi utullin ni apa? Iaitu orang yang berhati keras, perangainya keras, perangainya jahat kan. Kemudian setelah itu ba'da zalika zanim. Zanim ni ialah iaitu apa? Iaitu orang yang tak tahu asal usul dia ni. Ayah dia ni siapa sebenarnya kan? Mak dia ni siapa sebenarnya kan? Asal usul tak jelas kan? Itu kan. Jadi ayah, tapi kalau dalam asalnya ialah ayah dia tak tahulah kan. Sebab apa kan? Kalau dah maknanya kan, kalau seorang perempuan dulu tu maknanya berzina sini. Jadi tiba-tiba dapat anak. Anak ni ayah siapa ayah kamu ni sebenarnya kan? Jadi tak ada, sebab tak ada lagi DNA dan sebagainya kan. Dan kita pun bukan nak semua orang nak cek DNA kan. Jadi maknanya zanim ni ialah orang yang tak tahu. Tak tahu dia ni betul ke dia ni anak ni kan. Gitu kan. Angkana za malin wa banin. Allah Ta'ala kata semua tu dia nak tunjuk hebat tu kan. Dia ni hebat sangat tunjuk kan. Berlagak sangat orang kata kan dia. Berlagak sangat ni kan. Tuduh Muhammad macam ni. Kenapa? Kerana dua perkara saja. Yang pertamanya ialah dia mempunyai harta yang banyak. Zamalin. Yang kedua, dia ada banin. Maknanya dia ada geng-geng yang ramai. Dia ada keturunan yang ramai. Ataupun dia ada penyokong-penyokong yang ramai. Jadi Allah Ta'ala sebut situ kan. Tengok kan. Manusia ni kadang-kadang jahat. Kadang-kadang ni, tapi oleh kerana dia mempunyai harta, maka dia ni boleh berlagak. Dia ni boleh berkata. Boleh menindas orang dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allah Ta'ala sebut lagi sifat dia. Dalam ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu ayat ke-15 surah Al-Qalam ni, Allah Ta'ala sebut lagi penentang dakwah, penentang yang tak suka kepada Muhammad, tak suka kepada Islam ni. Iaitu apa? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, mereka kata apa? Alah, ini bohong. Ini cerita dongeng mana ni? Asatirul awwalin. Dongeng-dongeng purbakala ni. Muhammad bawa daripada mana ni? Ataupun kalau kita sekarang ni, kita kata, alah, apa cerita betul? Mana ada ni? Ad ni, apa ni semua ni? Kaum soleh. Apa mana ni cerita-cerita lama ni bawa? Jadi makna semua tu tuduhan untuk memburukkan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah, minta maaf terlebih 5 minit hari ni Insya-Allah kan, moga-moga kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan kita pada hari ini. Setakat itu sajalah insya-Allah, dan jangan lupa untuk share pada muka surat ini 564 hari ini. Kita sambung nanti 565 insya-Allah kan. Setakat itu saja. Jangan lupa share, subscribe, follow semua kan. Dan beri link ni kepada semua kawan-kawan. InsyaAllah moga-moga akan menambahkan pahala kita. Akan memanjangkan pahala kita insyaAllah. Setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup sama-sama dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.